Kudat. Dipersilakan Yang Berhormat Arau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar rakyat Malaysia, orang muda semua. Semoga sentiasa dalam sihat-sihat. Yang pertama sekali, Yang Berhormat Tuan Speaker, dalam masa yang cukup ketat ini, bila kita bercakap, kita nak menteri jawab. Menteri akan jawab Isnin dan Selasa. Jadi orang lain tak payah menyebut. Kalau ada beberapa kenyataan yang telah mungkin pada pandangan kerajaan silap, betul kan? Jadi kalau kita biar orang mengganggu, terutamanya bila Perdana Menteri masuk tadi ada nak jadi hero, bangkit tanya soalan dan sebagainya, itu tak patut dibuat. Ini peraturan parlimen. Kalau saya sebagai orang lama di parlimen, termasuk dulu, sekarang banyak yang telah meninggal, saya nak beritahu, kami ikut peraturan. Menteri jawab. Tapi ada orang lain menyebut seolah dia menteri. Belum menteri lagi lah. Perdana Menteri belum lantik. Mungkin tak lantik lah. Ada lagi satu jawatan kosong, mungkin tak lantik lah. Ya. Tapi masing-masing kena ingat bahawa kecuali peraturan mesyuarat. Dan peraturan mesyuarat dengan niat untuk mengganggu dan sebagainya tak wajar dibuat. Dan saya juga tak perlu untuk diganggu apa-apa. Saya cuma nak menteri jawab. Orang lain bukan menteri ya. Jadi kena ingat tu. Kadang-kadang dia lupa dia bukan menteri. Dia ahli parlimen biasa macam saya saja. Tapi cuba menjawab dengan hebat dan dahsyat. Yang pertama saya nak cakap. Komen kawan saya yang berucap tadi berhubung dengan bencana Yang Berhormat. Kawan saya Yang Berhormat pun pernah terlibat dengan bencana. Di zaman Datuk Seri Najib dia bagi 500 sebab saya menteri yang terlibat dengan bencana. Di zaman Datuk Ismail Sabri dia bagi 1000. Sekarang zaman Madani saya minta 1500 bagi kepada mangsa-mangsa banjir. Kalau Sarawak saya ingat naikkan jadi 2000. Itu yang terbaiknya. Saya percaya semua kawan-kawan akan menyokong saya dan tidak akan mengganggu gugat. Yang pertama sekali tentang tata kelola. Hak yang ini kita ulang berkali-kali. Dan kawan-kawan saya, orang muda minta saya ulang sekali lagi tentang KWSP yang tidak diselesaikan sehingga hari ini. Kemudian yang berikutnya ialah tentang saya nak komen sikitlah ucapan daripada pengurusi PN Tan Sri Muhyiddin yang telah memberi ucapan yang cukup hebat dan dahsyat. Saya minta kerajaan tolong jawab. Kemudian diikuti oleh ucapan Ketua Pembangkang yang menyentuh tentang tata kelola dan juga kisah ambalat yang belum selesai. Dan termasuk ucapan Tok Guru yang memberi satu gambaran yang cukup luar biasa sebagai seorang pejuang. Dulu saya sentiasa berlawan dengan PAS dan saya di antara orang yang dan Timbalan Presiden, bekas Timbalan Presiden PAS, saya pernah lawan habis-habisan zaman itu. Tetapi hari ini kemarin Tok Guru telah bagi ucapan yang cukup hebat. Yang saya percaya Timbalan Presiden PAS mungkin nak masuk balik PAS. Sebab apa? Dia bagi ucapan yang tidak tolak bandingnya sebagai seorang pejuang. Tak ramai pejuang yang ada yang berfikiran macam tu. Kalau sekiranya saya nak dihukum, didenda dan dipenjara, saya pilih penjara. Dan denda itu saya akan bagi kepada pasti untuk membolehkan pendidikan awal kepada anak-anak. Jadi ini hebat. Inilah seorang pejuang yang masih hidup yang kita sedang berjumpa dengannya. Jadi kita jangan lepaskan peluang untuk sentiasa berjumpa dengannya. Dan kawan-kawan yang telah terlanjur tu boleh kembali balik, tidak ada masalah. Kemudian termasuk yang Ketua Whip tadi ya. Jadi yang menyentuh tentang tata kelola. Kemudian yang berikutnya Tuan Yang Di-Pertua dalam jangka masa yang pendek dia berhubung dengan rasuah. Saya sokong PMX. PMX ini berkawan dengan saya lebih lama di hampa. Saya berkawan daripada universiti lagi. Hampa tak beranak lagi kebanyakan daripada kita. Saya tahu dia sebut nak lawan rasuah. Saya sokong dia lawan rasuah. Tapi masalah besar ialah dia dikelilingi oleh orang yang terlibat dengan rasuah. Itu saja. Jadi tentang kes 47 kes ni adalah ujian terakhir kepadanya. Sebelum kami ambil tindakan yang lebih dahsyat, kami bagi usaha Arau, cermin dululah. Perdana Menteri untuk selesaikan benda Arau. ini. Ya? Arau pun DNA juga. Pengacau ni. Yang Berhormat
peraturan menyatakan nak bercakap berdiri. Ya. Have some respect to the Dewan. Ya. Silakan Yang Berhormat Rao. Perdana Menteri selesaikan kes ini. Dan saya minta kawan-kawan di Parlimen ni, kita ni 222 orang anak jantan yang jadi bacul. Saya ni di antara orang yang cukup terbuka. Kalau nak berdebat dengan saya, silakan di mana-mana saja. Di Sinar, di pentas kami, di Pelangai ni saya akan bersyarah kata, sila datang. Saya akan minta datang bersyarah dengan saya. Saya bagi peluang 10 minit, saya 10 minit. Lepas saya buat penutup lah. Tak 10 minit lagi. Tidak ada masalah. Mari berjuang, bercakap secara terbuka kepada rakyat Malaysia. Kita tak akan buat fitnah punya. Kita orang yang sentiasa terbuka dengan kenyataan. Kemudian yang kedua ni, saya nak beritahu, saya kenapa betul. Ni Yang Berhormat selayang di sini. Ya. Bila saya tanya soalan kemarin, berhubung dengan kes 47 kes tu, saya tanya kerajaan. Tetapi Kota Melaka pergi jawab, katanya, ini jawatankuasa ni sedang berusaha untuk panggil AG. Saya nak beritahu jawatankuasa ini bukan kerajaan. Kerajaan kena jawab. Menteri Undang-Undang kena jawab bagi pihak dia. Bukan dia jawab. Dan yang jawab kemarin bukan selayang. Kota Melaka. Pengusinya selayang. Dia kata kami telah bincang. Jawatankuasa tu saya jadi ahli. Kenapa saya tak ada beritahu? Beritahu saya. Kata dia, dihantar dalam ni. Tidak ada. Yang ada saya cakap 11.30. Masa speaker yang berjalan masuk sekarang bercakap, tuan-tuan, pukul 1.53 barulah dia keluar kenyataan selepas saya bercakap. Tidak ada dalam dalam WhatsApp katanya panggil mesyuarat. Dan kalau dia panggil mesyuarat pun tak selesai masalah. Belum tetapkan tarikh nak panggil mesyuarat. Dan jawatankuasa ni bukan jawatankuasa PAC. Jawatankuasa ini AG berhak tak datang. Tetapi kalau PAC dia kena datang. Jadi bila saya tanya, Parlimen kena jawab. Bukan orang lain jangan jawab. Jangan menyebutlah ya, supaya Parlimen yang jawab, Menteri Undang-Undang saya nak jawab. Kemudian yang berikutnya ialah tentang perkara 10 perlembagaan. Perlembagaan Malaysia hak kebebasan untuk bersuara berhimpun. Beberapa kali, beberapa orang nak datang ke Parlimen, 3 orang, nak hantar memorandum. Kita terimalah. Kenapa dihalang mereka? Orang-orang biasa, rakyat dia nak buat apa lagi? Rakyat nak supaya mereka berhak untuk menyampaikan rasa nubani asmaramah mereka kepada kerajaan. Dia nak sampaikan. Sampai kat speaker, kan, tak apa, kat siapa, tak apa. Tapi janganlah halang di sana. Kesian. Pakcik-pakcik yang main tu setengahnya patut dah. Kalau ikut bekas timbalan Presiden PAS kata duk dah sebut nama dah. Ujung-ujung lah. Bagilah can dia masuk. Kesian mereka. Jadi, kalau kita tak bagi peluang, rakyat akan marah. Saya kesian kerajaan ni dimarah oleh rakyat dengan teruk. Jadi saya nak cuba lindungi kerajaan macam Temperau. Temperau ni saya cukup hormat. Tapi orang ni cakap lain. Okey, apa segudang? Maaf, segudang. Tersilap lah bila dia tersilap, kita cakap silap. Kemudian akhir sekali, Tuan Betul. Ni kerajaan perpaduan. Kenapa nama agung dipakai? Kenapa polis tak tangkap dia orang ni? Dia gunakan kerajaan perpaduan ni dipersetujukan oleh agung. Kenapa tak tangkap? Dia pun bohong. Kerajaan perpaduan yang agung cadang, saya nak beritahu, ialah kerajaan perpaduan tanpa pembangkang. Betul tak, Mat? Betul tak? Kerajaan tanpa pembangkang. Yang telah dicadang oleh Tun Mahathir dulu. Tapi tiba-tiba mereka buat kerajaan, ada pembangkang. Bukan saja ada pembangkang, tak bagi peruntukan pula. Haram simpan duit orang. Arau, mohon beri mohon penjelasan Arau. Beri penjelasan boleh? Beri penjelasan boleh? Tak boleh. Tak boleh. Peraturan mesyuarat. Sikit je. Dia merah, bos. Habis tadi Merah sana, bos. Sri Gading sebenarnya yang tak nak kerajaan perpaduan tu saya minta supaya pengurusi PN itu yang tak nak. Supaya kerajaan perpaduan yang digunakan nama agung dalam pilihan raya. Ni agung dah bersetuju. Kami ni tak tahu betul tak betul agung bersetuju. Kemarin saya dapat maklumat, baru satu kemarin, bahawa wakil daripada BN pergi jumpa agung, bagi tahu BN menyokong PMX. Padahal mereka tengah duk bincang, belum buat keputusan. Mereka bagi tahu mereka masih berbincang dengan PN dan juga PH. Kami diam. Telah berlakulah khawal dan qadar, kami diam. Tapi menggunakan nama agung di rata-rata, ini melanggar 3R. 3R ni apa dia? Saya minta tahu. Tanya ni, tanya Jelebu yang baru jadi esko, orang bagi jadi menteri besar tak apa. Tanya dia, apa dia 3R? Apa dia 3R?
3R mana ada akta parlimen yang kata 3R? Ada akta parlimen? Kata polis kata 3R. 3R kita tak tahu apa dia. 3R 1. Rau dah cukup Rau, dah cukup masa dah. Kita tak tahu apa itu 3R dan saya nak tanya kerajaan apa dia 3R. Kita ada perlembagaan boleh ambil tindakan. Tapi 3R, silap sikit 3R. Yang mereka menggunakan perkataan 3R, ini Agong dah bersetuju, tak betul. Agong cadangkan kerajaan perpaduan tanpa pembangkang. Okay. Kalau tanpa pembangkang berarti apa dia? Peruntukan kami kena bagi balik. Apa simpel lah. Saya nanti ucapan saya masa bajet nanti, saya akan minta rakyat Malaysia berdoa, Mak Tafiz berdoa, supaya kezaliman yang berlaku ini, terbukalah pintu hati mereka untuk buat sesuatu. Akhir sekali speaker. Landing. Ini pernah kena sebut sebab apa saya duk cakap pasal negara. Takut gadget lama dia panas tu, gadget tu. Gadget TikTok tu dia panas lama sangat. Sila ni. Perli speaker saya terima dengan hebatnya. Saya tak minta dia orang ni, tapi budak-budak ni dia apa dah kerja masing-masing. Kau tak bagi dia peluang kesian. Sebab anak muda bertanya, sekarang dah berapa? Dekat 200-300 ribu dah. Jadi anak muda bertanya, bila saya nak bocak? Saya bocak lah untuk anak-anak muda ya. Saya hak tua-tua tu tak apalah, tapi anak muda saya kena jaga. Ini tentang pengenal wilayah yang berhormat. Kita minta bagi perhatian kepada Kedah, Kelantan, Terengganu dan juga Perlis. Perlis tak minta banyak. Saya tak nak cakap langsung pasal Perlis. Sebab saya pejuang negara. Saya minta pertimbangkan pipe air yang sedang bocor dengan teruk dah berpuluh tahun yang hormat. Panjang 1000 kilometer kena dipertimbangkan. Dan kita ada satu bahan mineral RAE yang namanya dolomite. Saya minta supaya kerajaan tolong tengok balik. Paling akhir sekali yang hormat. Paling akhir. Sistem pilihan raya kita ni didasarkan kepada yang diputuskan oleh Perlembagaan Malaysia pada tahun 1957. First. Kedudukan rakyat sekarang ni yang berhormat ialah 70.1% Bumi Putera, 22.6% China, 6.6% India. Benda ni kena diperhati balik supaya sistem pilihan raya ni dibuat yang terbaik. Saya lebih mirik kepada Singapura sebab sistem yang diperkenalkan di Singapura berdasarkan perkumpulan. Orang Melayu dimasukkan dalam kumpulan menyebabkan orang Melayu ada wakil di Singapura. Tapi kalau berdasarkan pilihan raya bebas, tidak ada orang Melayu di Singapura. Di Cambodia, orang Islam hanya 1 juta. Kalau pilihan raya terbuka, dia tak ada wakil orang Islam. Tapi melalui sistem perkumpulan ini, orang Islam ada 2 orang wakil, seorang senior minister dan juga seorang minister. Dan kita nak supaya kumpulan minoriti di Malaysia ni ada wakil. Kalau kita buat pilihan raya dalam bentuk berkumpulan itu, membolehkan orang yang minoriti mendapat wakil. Dan contohnya orang India, dia ada 66%. Dia layak mendapat 16 kursi. Tapi cuba tengok berapa orang kursi orang India sekarang. Tak cukup. Orang India kalau ikut cara ni, dia mesti ada 16 kursi. Bumi Putera dia ada 70 kursi, Campak, Sabah dan Sarawak. Orang Cina mesti ada 46 kursi. Sekarang tak cukup kursi. Sistem ini adalah sistem yang terbaik. Sila pertimbangkan. Bukan selayang jadi pengurusi Kepejahatan Kuasa 1, bukan untuk selayang. Ini adalah untuk kerajaan dan juga SPR melihat balik bagaimana sistem pilihan raya ini dipikirkan balik kerana ianya telah bermula pada tahun 1957 dan kita tak pernah buat pembaharuan. Pembaharuan pernah dibuat sekali ya Muhammad di Fiji dan ianya telah gagal. Padahal Fiji menggunakan Perlembagaan Malaysia sebagai perlembagaan kita. Saya terima kasih kepada speaker yang hebat dan kawan-kawan yang tidak mengganggu saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rau.